wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Nabiyil Amin wa Imamil Muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil minal imamil hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar ialah orang-orang yang akan disempurnakan ganjaran pahalanya dengan tidak terkira daripada Allah. Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa dan sekalian yang hadir, ahli-ahli jemaah. Pertama-tama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah. Kurang-kurangnya dengan kita melafazkan alhamdulillah. Kerana masih lagi diberi ruang dan kesempatan dan juga diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada bulan Ramadan pada tahun ini. Tentunya satu nikmat yang sangat besar, kerana tidak ada bulan yang terlebih baik dan tersangat baik selain daripada bulan Ramadan. Bulan yang menjadi anugerah besar Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para hadirin sekalian, apabila Allah berikan kesempatan dan ruang untuk kita menghirup udara Ramadan, maknanya ini adalah merupakan satu nikmat besar yang Allah kurniakan kepada kita. Boleh jadi Ramadan tahun lepas kita sambut, ada sebahagian kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, orang kampung kita
Tahun lepas dapat bersama dengan kita, tapi tahun ni sudah tidak bersama dengan kita. Kerana Ramadan yang lepaslah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan mereka. Hanya yang kita mampu ialah bersama-sama dengan waris dia untuk kita panjatkan doa, kita kenduri tahlil, kirim arwah dan sebagainya. Boleh jadi tahun depan bila kita sambut Ramadan, kita pun tak tahu, mungkin nama kita pula yang akan ditahlilkan, yang akan dikirim arwahkan. Kerana mungkin ini Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara sekalian, kita cuba untuk menjadikan peluang ini adalah peluang yang terbaik. Ruang ini adalah ruang yang terbaik. Sebab itu bila Allah datangkan kepada kita Ramadan, Ramadan menjadi satu platform yang besar, ketika mana para ulama fiqh membicarakan satu sudut fiqh, bukan sekadar fiqh dari sudut fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh jinayah, fiqh keluarga. Tetapi ada satu jenis fiqh lagi yang nama dia ialah fiqh an-nasr wa tamkin. Fiqh pertolongan dan kemenangan daripada Allah. Sebab itu mohon pertolongan dan mohon kemenangan daripada Allah juga ada fiqhnya, yang dia ada syarat, yang dia ada rukun, dia ada perjalanan, dan dia ada petunjuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana puasa sebenarnya bukan suatu yang mudah. Sebab itu puasa Allah hubungkan terus dengan syurga. Kerana itu Allah letakkan ayat kewajipan puasa sekali dengan ayat bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa sahaja mudah-mudahan bertakwa. Takwa ini Allah kata wa tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Demikianlah syurga, kata Allah, yang aku wariskan untuk hamba-hambaku. Ayat ni patut kalau berhenti situ pun cukup dah. Hamba-hambaku. Tapi Allah nak beritahu siapa hamba? Man kana taqiyya, mereka yang bertakwa. Maknanya syurga untuk orang bertakwa. Bertakwa jawabnya syurga. Sebab itu Allah mengaitkan soal puasa ini terus dengan soal takwa. Walaupun boleh jadi dilihat dari sudut amalan biasa, puasa ni bukan susah sangat pun. Jangan kata kita, anak-anak kita yang sekolah rendah pun boleh puasa. Kita pula kadang-kadang yang kesian. Kita kesian, budak semangat nak puasa. Kadang dia sayang, budak darjah 1, darjah 2 sanggup bangun sahur, dia ikut sahur. Pukul 4 petang dah melepek dah, kita pula rasa kesian. Sian budak. Kita tak tahu budak tu entah kesian ke bapaknya pula. Sian pak aku. Semangat dia, sehingga dia dapat puasa sehingga hujung. Kita buka, dia buka. 5 minit sekali tanya, pukul berapa, buka pukul berapa. Okey lah, bapaknya tiap minit tanya. Okey anak lagi.
Sebab itu tuan-tuan sekalian, tapi Allah mengaitkan puasa, kalau dilihat dari sudut senangnya, dengan satu ganjaran syurga, macam tak berbaloi. Macam tak berbaloi. Umpama kalau kita buat pertandingan, umpamanya masjid surau, kita buat pertandingan dam haji umpamanya, pemenangnya dapat menunaikan haji. Pemenang dam haji menunaikan haji. Orang kata sangat tak berbaloi, main menang dam haji pergi haji. Begitu juga solat puasa Allah kaitkan terus dengan syurga. Sebab mesej yang Allah nak sampaikan ialah bukan senang sebenarnya puasa ni, bukan mudah sebenarnya puasa. Yang kedua yang menjadi mesej besar ialah puasa ini menjadi satu anugerah besar, penyelamat. Sebab itu kalau kita nak bercakap tentang fiqh an-nasr wa tamkin, fiqh tentang pertolongan Allah dan kemenangan, maka Ramadan lah platform yang paling besar. Sebab Ramadan ni dia jadi rahmat pada semua orang yang nak kepada rahmat. Sebab tu Ramadan menerima siapa sahaja untuk menjadi pintu masuk ke dalam syurga. Sama ada dia sebelum ni orang yang banyak dosa, kaki zina, kaki rogol, perasuah, perompak, pencuri, penyamun. Orang-orang jenis ni semua ada dalam syurga. Syurga ada pembunuh, syurga ada perompak, syurga dalam syurga ada perogol bersiri, kaki zina, kaki arak, kaki judi. Semua ada dalam syurga. Dengan sebab Ramadan. Tapi apa pintu masuk dia? Pintu masuk dia ialah Ghafur, keampunan Allah. Keampunan Allah. Sebab itu dalam Quran bila Allah sebut Ghafur, Allah akan sambung dengan Rahim. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Antara Ghafur dengan Rahim pula, antara ampun dengan sayang Allah, tak ada satu huruf yang memisah. Biasanya akan ada satu huruf, sama ada waw, huruf ataf, ataupun huruf au, ma'iyah dan sebagainya. Tapi tak ada. Lepas Allah sebut Ghafur, Allah sebut Rahim. Maknanya orang yang Allah ampun, segera Allah akan turunkan kasih sayang kepada mereka. Ampun sahaja kasih sayang. Sebab memang syurga ni untuk orang yang Allah sayang. Allah tak sayang, minta maaf. Dan sayang Allah tu tak kira dia sebelum tu kaki rogol ke, kaki zina ke, penyembah berhala ke. Tapi bila dia ampun, terima Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, jawabnya adalah kasih sayang daripada Allah. Walaupun dia tak sempat nak sembahyang, walaupun dia tak sempat nak puasa. Bukan sedikit Allah menerima orang-orang yang seperti ini untuk berada dalam syurga. Jadi wadah keampunan ini tuan-tuan sekalian, masa dia, timing dia, tidak adalah bulan yang terbaik melainkan Ramadan Al-Mubarak. Tidak adalah saat yang terbaik. Tetapi dari sudut fiknya, apabila kita nak masuk dalam Ramadan untuk mengharapkan pertolongan daripada Allah dan nantinya kemenangan daripada Allah, dia ada fiqh. Sebab itu kalau kita mengkaji sedikit dari segi lafaz ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah memulakan seruan dengan apa yang dipanggil Nida'ur Rahman, seruan daripada Allah yang Maha Penyayang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, punya cermat, punya kasih, punya bersopan. Allah guna bahasa
wahai orang-orang yang beriman. Allah tak kata oi orang beriman, tapi Allah guna yang dipanggil Nida'ur Rahman, seruan daripada Allah yang Maha Penyayang. Tiap-tiap kali Allah guna ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ulama-ulama tafsir mengatakan itu adalah Nida'ur Rahman. Maka bila seruan itu kepada orang beriman, syarat pertama, kita mesti letakkan diri kita dulu di kalangan orang beriman. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak salah, walaupun kita selalu banyak tinggal sembahyang umpamanya sebelum ni, tapi letakkan dulu. Sebab kita nak masuk Ramadan, ataupun kita berada dalam satu bulan yang sangat Allah beri kebesaran. Sebab bila kita masuk diri kita sebagai orang beriman, maknanya kita adalah tergolong daripada seruan Allah, ya ayyuhallazina amanu. Tergolong di antara yang diseru oleh Allah. Siapa dia beriman? Akulah yang diseru oleh Allah. Apa dia? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu berpuasa. Agak-agak kalau Allah tak payah kaitkan dengan orang yang sebelum kita, tak boleh ke agak-agak Terus Allah kata telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Macam sembahyang. Sembahyang Allah tak kata sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sembahyang. Allah terus kata aqimus salah wa atawuz zakah. Sudah. Diwajibkan kepada kamu mendirikan solat dan keluarkan zakat. Allah tak payah nak beritahu orang-orang sebelum kamu. Tapi dalam bab puasa, kenapa Allah kait dengan orang yang sebelum itu? Kenapa Allah kait? Sebab kalau Allah tak kait, ramai orang yang masuk dalam Ramadan ini dengan persepsi buruk kepada Allah, sangkaan buruknya kepada Allah. Apa sangkaan buruk? Ramadan ni bulan lapar, Ramadan ni bulan menyiksa, bulan menyusahkan. Ini semua sangkaan-sangkaan buruk kita kepada Allah. Sebab Allah nak bagi Ramadan ni dengan Allah mengatakan bahawa orang yang sebelum ini dengan puasalah dia telah diberi kejayaan oleh Allah. Allah nak beritahu maknanya syarat yang kedua masuk dalam bulan Ramadan mestilah dengan sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan ni penting. Sebab Allah dengan kita ni mata rantai antara Allah dengan kita bermula dengan sangkaan. Itu mata rantai pertama. Sangkaan. Itu dalam satu hadis kursi Nabi SAW bersabda dan Allah berfirman. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Azza wa Jalla, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Faman taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Waman taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Waman taqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilayhi uharwil. Hadis ini agak panjang sedikit, tapi saya nak ambil yang di awal tadi. Nabi bersabda dan Allah berfirman, aku, kata Allah, di sisi sangkaan hamba. Apa kita sangka kepada Allah? Apa sangkaan kita kepada Allah bila Allah suruh kita berpuasa daripada subuh, mula subuh sampailah kepada maghrib? Apa sangkaan kita? Apa sangkaan kita kepada Allah bila Allah suruh kita berlapar? Apa sangkaan kita kepada Allah bila kita dalam keadaan tengah hari macam ni Allah perintahkan kita sembahyang zuhur umpamanya? Apa sangkaan kita kepada Allah bila Allah suruh kita tarawih malamnya? Apa sangkaan kita kepada Allah bila Allah suruh kita baca Quran? Apa sangkaan kita kepada Allah bila Allah suruh kita tahajud paginya? Apa sangkaan kita kepada Allah pagi-pagi suruh kita sembahyang subuh? Apa sangkaan kita? Semua itu menuntut sangka baik kita kepada Allah.
Kalau kita sangka baik kepada Allah, Allah akan buat kebaikan kepada kita. Sebab Allah kata, aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Tapi kalau kita sangka buruk dengan Ramadan, buruklah yang kita dapat daripada Allah. Ramadan ni bulan susah. Susahlah jawabnya. Susahlah jawabnya. Ramadan ni bulan meletih kan? Letihlah jawabnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dengan Allah diikat pada mata rantai yang pertama, ialah sangkaan kita kepada Allah. Sangkaan. Tapi saya dah baca hadis ni, saya nak berhabis. Nanti di akhirat saya tak ditanya lagi bagi faham ke tidak dengan hadis ni. Betul Allah kata, aku di sisi sangkaan hamba-Ku, dan aku bersama dengan hamba-Ku. Aku ingat kepada hamba-Ku tatkala aku bersama hamba-Ku, tatkala hamba-Ku ingat kepadaku. Allah kata, kita ingat kepada Allah, Allah bersama dengan kita. Sebab itu saya nak sebut juga dalam fiqh An-Nasr wa Tamkin, dalam kita mohon pertolongan dengan Allah, mohon pertolongan, apa antara yang syarat, apa antara yang perlu kita buat bila kita minta pertolongan daripada Allah? Kita kena ingat kepada Allah. Dan Allah sebut dalam satu ayat yang disebut ayat yang berprinsip, dan ayat yang tetap, dan ayat yang tidak ada keraguan. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika sekiranya kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Allah kaitkan pertolongan itu dengan usaha yang perlu kita buat. Allah garanti tolong. Tidak ada sangkal lagi, tidak ada. Dan ayat ini Allah ada satu prinsip. Prinsipnya apa? Tolong agama Allah, Allah tolong kita. Nak pertolongan Allah, fikahnya ialah kita kena tolong agama Allah. Itu prinsip. Jadi dalam fiqh An-Nasr wa Tamkin, fikah mohon fikah pertolongan dan kemenangan, di dalam ayat apabila nabi-nabi dan rasul-rasul, kalau kita tengok dalam sejarah, ambillah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus berdakwah pada kaumnya, kaum dia menentang ajaran Nabi Yunus. Nabi Yunus pun beritahu kaum dia, nanti kamu akan mendapat azab daripada Allah. Kamu akan ditimpa dengan kecelakaan kalau tak nak ambil ajaranku. Mula-mula kaum dia buat tak kisah Tapi akhir sekali Nabi Yunus macam fed up dah. Ditinggalnya kaum dia. Pergi di laut cari pertolongan. Nak naik sampan tak boleh, sampan tak muat. Akhirnya ditelan oleh ikan. Dalam perut ikan itulah dimohon pertolongan daripada Allah. Fiqh An-Nasr, pertolongan. Apa yang disebut oleh Nabi Yunus dalam dia mohon pertolongan kepada Allah? Allah sebut dalam Quran, Nabi Yunus tak berhenti menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang oleh Nabi Yunus ayat ini. Bila Nabi Yunus sebut sahaja ayat ini, Allah terus jawab, fastajabna lahu wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah kata, aku perkenankan permintaan Nabi Yunus, demikianlah kata Allah bagaimana aku memberi kejayaan kepada orang yang beriman. Apa dia? Sebab tadi hadis kursi tadi sebut, aku bersama hamba-Ku tatkala hamba-Ku ingat kepadaku. Ingatan kita kepada Allah dalam masa kita lapang, kita sihat, kita
dalam keadaan yang serba kecukupan. Apa tanda ingatan kita kepada Allah? Salah satunya ialah kita kena ada dalam kehidupan kita zikir-zikir yang kita mesti pegang dalam kehidupan kita. Tak kira lah panjang ke pendek, ada kalimah untuk kita ingat kepada Allah. Untuk kita ingat kepada Allah. Sebab tu budaya orang Arab, dia sentiasa pegang tasbih ke mana-mana. Sebenarnya tasbih tu tak penting. Kadang-kadang nak tasbih pula yang mahal-mahal, kayu koka. Walaupun tak ada dalam sejarah tentang dia punya apa salah silah tentang kayu koka itu sendiri. Tak ada. Sebab yang penting bukan mahalnya, yang penting putarnya. Itu tasbih yang kita ada. Sebab itu dibahas apakah yang disebut oleh Nabi Yunus itu lafaz yang hanya disebut ketika dalam perut ikan, ataupun Nabi Yunus telah sebut kalimah itu sebelum daripada itu berulang kali. Jawabnya, Nabi Yunus, kata ulama tafsir, ittifaq mengatakan bahawa Nabi Yunus telah menggunakan kalimah ini tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika. Dilafaz, diingat sebagai ingatannya kepada Allah. Digunakan ayat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna, Allah kata aku perkenankan. Sebab itu ulama tafsir kata bila Allah sebut fastajabna, maksud fa itu ialah fauran, fastajabna, aku segera perkenankan. Maknanya Allah bersama dengan hambanya tatkala hambanya ingat kepada Allah. Kita ingat kepada Allah waktu kita kesempitan, waktu kita kesusahan, Allah akan bersama dengan kita ketika kita ingat kepada Allah. Itu fake pertolongan daripada Allah. Kalau mengharap pertolongan, kita kena ingat sentiasa kepada Allah. Kena ingat. Maknanya kena ada dalam hidup kita ni, nak tidur, bangun tidur, nak ke mana-mana, nak jalan ke dalam kereta ke apa, ada lafaz-lafaz yang kita sebut. Tak kira lah lafaz tu lafaz panjang ke pendek, tanda ingatan kita kepada Allah. Sependek subhanallah umpamanya, subhanallah, subhanallah, maknanya dia jadi satu pegangan dalam hidup kita untuk kita ingat kepada Allah. Ni. Untuk kita ingat kepada Allah, itu penting. Macam mana kalau sebut Allah sahaja? Ini jadi perbincangan para ulama. Allah sahaja. Dia kena kalau nak sebut Allah sahaja, kata ulama lughah, dia kata kita kena jangan wakafkan di hujungnya. Allahu. Jangan diwakafkan. Sebab itu kita wirid Allah saja tak berapa kena. Dia kena ada apa dia punya, ada kalau ikut orang bahasa kena ada mubtada, kena ada khabarnya. Jadi Allah tu dia mubtada ke dia khabar? Kalau Allahu, itu maknanya dia sudah ada makna. Mungkin khabarnya mustatir, mungkin mubtada'nya mustatir, ataupun tersembunyi. Itu maknanya. Jadi saudara yang dikasihi sekalian, itu Allah kata, aku di sisi sangkaan hambaku, dan aku ingat aku bersama hambaku tatkala hambaku ingat kepadaku. Siapa-siapa yang datang kepadaku dengan kadar satu jengkal, Nabi kata, Allah kata, siapa yang datang kepadaku dengan kadar satu jengkal, aku lebih laju datang kepadanya dengan kadar satu hasta. Siapa yang datang kepadaku dengan kadar satu hasta, aku lagi laju, kata Allah, datang kepadanya dengan kadar satu deput. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku lagi laju datang kepada hambaku dengan cara berlari. Sedikit kita hendak pergi kepada Allah, Allah lagi laju datang kepada kita. Ini yang disebut rahmat. Dan semua ini